What's up bro? Sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best pala tahu in the world. Sebelum aku teruskan video kali ni, make sure korang dah tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Kita dah hit 30,000 subscribers, thank you so much. Tekan juga link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Aku letak link Shopee yang jual baju si Empang warna putih yang si Empang selalu pakai tu kan. Korang tekan link tu pun dah cukup dah. Tak beli tak apa. Korang tekan link tu, aku boleh dapat commission, okay? Ada 3 benda dulu aku nak cakap sebelum start video kali ni. First kali, untuk video kali ni, aku nak sembang 5 benda yang kebanyakannya berlaku minggu lepas lah dalam wrestling. Yang kedua, aku ada cakap yang nak buat 30k subscribers punya Q&A, nak buat live tu kan. Lepas tu ada nak buat video Cody Rhodes lah, Triple H retired lah, siapa yang akan kalahkan Roman Reigns. Aku minta kita delay kejap, relax kejap video tu sebabnya minggu lepas banyak cerita benda panas yang aku tak tercover lagi. Sekarang baru nak cover. Lepas tu minggu ni dah ada cerita Jeff Hardy lah, cerita Sasha Banks lah. So aku rasa kalau tak cerita benda tu, cerita yang tengah panas tu macam rugi pula. Jadi benda yang aku cakap tadi, Cody Rhodes semua benda tu, kita relax kejap bagi settlekan benda-benda panas ni dulu lah. Aku video kali ni, itu point ketiga aku nak cakap lah. Tapi point kedua tadi, kita settlekan video panas. And then baru kita cover benda-benda yang aku kata aku akan buat tu. Dan point yang ketiga, video ni tak edit lah. Sebab aku baca juga komen yang aku dapat dekat video-video yang lepas, aku tak sempat nak edit. Sama juga video kali ni aku tak sempat nak edit. Kalau korang tahulah, aku rasa korang dah dengar dah pun cerita, semua tempat tak cukup staff, kekurangan pekerja, kekurangan manpower. Samalah dengan tempat kerja aku. Aku kerja dalam shopping mall, tak cukup staff. So aku kerja macam gila kat dah berapa hari, lagi-lagi minggu lepas cuti sekolah kan, tempat aku tempat budak-budak pula. Aku tak ada masa nak edit guys. Kalau aku nak kena edit, silat-silat tak ada video pun, tak mampu nak up video. Pasal tu aku macam relax kejap, kata nak cuti kejap sebab nak shoot pun tak ada masa, apatah lagi nak edit. Jadinya sekarang ada masa nak shoot, edit tak dapat nak buat, aku just letak green screen, buat background kat belakang macam ni dan sorry lah, tak dapat nak edit. Tapi ada satu video sebab orang dah bayar kan. Bukan satu video, kira macam ada satu momen sekejap lagi aku akan letak gambar. Sebab orang dah bayar untuk promote. Okay. Tanpa buang masa, jom kita pergi kepada 5 benda yang aku nak cakap yang berlaku dekat wrestling minggu lepas. First kali, okay, kita nampak Edge ditendang keluar daripada kumpulan The Judgment Day. Ramai DM aku dekat IG, tag aku dekat IG, tag aku dekat TikTok, gelakkan aku, Edge kena tendang keluar kan. Yelah, aku tahu sebab ramai tahu aku suka Edge. Lepas tu bila Edge kena macam tu, semualah nak share dekat aku. Tapi itulah, spoiler guys untuk aku. Tunggulah sehari lepas tu. Kadang aku balik kerja tengah malam baru sempat nak layan. Time hari Edge kena tendang tu, aku balik kerja 2 pagi tau. 2 pagi tu lah baru aku nak layan. Tapi dah tak syok dah nak layan. Dah dapat spoiler. So hopefully lepas ni jangan share apa-apa spoiler kat aku. Tunggu lepas sehari. Okay, bila aku tengok benda tu, sebab aku dah tahu kan, so aku tak rasa terkejut sangat lah. Tapi aku assume lah yang aku tak tahu. Aku akan terkejut dengan benda tu sebab bagi aku itu like something out of nowhere. Tak nampak pun yang diorang akan betray Edge. Aku fikir akan ada member baru and then kumpulan diorang ni akan lagi lebih-lebih lah dekat WWE kan, akan lagi mengganas ke apa ke. Apa respon aku terhadap Edge ditendang keluar ni? To be honest, aku rasa okey kot. Sebab aku macam tak berapa go lah dengan kumpulan Judgment Day ni. Aku pernah cakap dekat korang, bagi aku Judgment Day ni walaupun tak sama dengan House of Black, diorang tak jauh beza. Dan bila diorang tak jauh beza tu pun, aku still rasa diorang like much worse than House of Black. Tak lah, kalau korang perasan, Brody King ada tweet, Brody King ahli kumpulan House of Black tu ada tweet yang apa, kalau korang nak beli House of Black yang bukan replika, tapi tak ada brand punya, macam mana nak cakap Brody King tu cakap yang kalau korang beli House of Black dekat wish.com, korang dapat Judgment Day, something like that lah. Kira wish.com tu tempat jual barang-barang ciplak. Dia nak point dia kat sini, dia nak kata Judgment Day tu ciplak House of Black. Bagi aku tak tahulah nak kata ciplak ke tak ciplak, sebab dia orang ada purpose yang berbeza, tapi nampak lebih kurang sama macam aku cakap tadi. Just that purpose kumpulan Judgment Day ni, kita dah tahu dah purpose dia apa. Tapi bagi aku tak kena dengan appearance yang diorang cuba nak bawa, dengan lampu purple lah, konon macam darkness lah bagai. Diorang just kata diorang tak nak ikut apa yang orang harapkan macam tu. Macam ni, diorang dah buat nak pleasekan orang. Diorang tak nak ikut cakap orang semua benda dah. So itu the main purpose of Judgment Day. Tapi
pakaian diorang. Diorang judge apa sebenarnya kat sini pun aku tak tahu. Aku rasa purpose diorang tu masih tak buat aku rasa feel dengan kumpulan ni. So bila Edge ditendang keluar, aku mungkin okey lah kot, sebab kita dah tahu dah kenapa. Sebabnya adalah WWE perlukan top babyface lepas Cody Rhodes injured. Tak ada orang lain dah yang diorang nampak melainkan Edge. So pasal tu tendang Edge keluar dan masukkan Bella. Bila jadinya betray dekat Edge ni, aku rasa macam okey lah, mungkin kita boleh lah buat macam Edge ni dah create a path dah untuk Damian Priest, Finn Balor dan juga Rhea Ripley dekat main roster. Diorang ada satu group yang mungkin akan dominan lepas ni. Semuanya sebabkan Edge. Okay? Dan kita pun nampak jugalah dekat promo Judgment Day minggu ni yang tak ada leader dah. Semua equals. Yelah, mula-mula kan tak nak dengar cakap orang lain. Sekarang ni diorang pun tak nak dengar cakap leader. Diorang semua sama rata. So, okay lah, dah nampak dah purpose tu. Still tak kena dengan appearance macam aku cakap tadi. And then masuknya Finn Balor tu, aku ingatkan boleh bawa Judgment Day ni nampak lagi better lah. Bila dah tengok promo minggu ni, aku rasa lagi cringe, lagi awkward ada lah. So aku still tak okay dengan Judgment Day yang baru. Aku okay Edge dia keluarkan sebab daripada, tapi secara overall Judgment Day nampak lagi better bila ada Edge. Dan bila ada Edge pun still bagi aku tak sampai. Kau bayangkan bila dah lah tak sampai, Edge tak ada. So hopefully they can try to find a way untuk buat kita macam lagi invest dengan faction ataupun group Judgment Day ni. Sebab taklah, setakat ni aku rasa benda yang diorang buat cringe. Macam apa yang kau nak sampaikan ni? Aku tak excited langsung lah tengok Judgment Day ni. Tak menarik lah untuk aku. So itulah, Edge ditendang keluar. Better kot. Tapi kalau betul nak buat Judgment Day pergi lagi big ke apa ke, aku rasa diorang perlukan Edge. Daripada nampak lagi cringe minggu ni. Minggu ni nampak cringe teruk lah. Tapi tak tahu lah, mungkin ambil masa. Sebab Edge pun awal-awal lead Judgment Day pun agak cringe juga. Kita tunggu dan lihat lah. Dan itu apa yang berlaku dekat Raw minggu lepas dan sedikit apa yang berlaku dekat Raw minggu ni. Ada juga benda yang berlaku dekat Raw minggu lepas dan sedikit juga berlaku dekat Raw minggu ni, iaitu Becky Lynch boleh involve dalam 24/7 Championship punya title picture. Ramai netizen lah yang macam mengutuk benda ni kan. Tapi aku tak mengutuk. Aku nampak ni sebagai satu peluang untuk kau nak elevatekan title 24/7 champion ni. So bila last week Dana Brooke dengan Becky Lynch lawan untuk 24/7 champion, aku rasa macam, weh, diorang nak naikkan prestige 24/7 champion ke dengan adanya Becky Lynch? Kita tahu Becky Lynch ni macam mana. Yelah, kalau dia jadi 24/7 champion, siapa je berani ambil title tu daripada dia? Kan? Dia itu bagi promo tu pun, yang lelaki pun dah macam was-was nak cek pasal dengan dia. So aku ingat memang WWE dah sedar nak naikkan 24/7 champion ni. Lala tak berlaku minggu lepas. Becky nampak lagi teruk adalah kalah dengan Dana Brooke, walaupun dikacau oleh Asuka kan. Tapi still aku rasa itu dah ada peluang dah kau nak prestigekan 24/7 champion, tapi kau blew it. And then diorang buat lagi minggu ni one-on-one match. Aku ingat okay lah, mungkin WWE dah sedar. Tapi sebelum match start, Becky dah serang Dana. And then Becky siap buat promo. Ingat dia heran ke dengan title kecil si Dana tu. So kat sini nampaklah WWE pun tahu 24/7 champion tu tak berprestige. Dan aku dah malah nak letak harapan pasal 24/7 champion. Sebab yalah, kau buat orang yang kejar tu nampak bodoh. Diorang tak bodoh tau, tapi kau portraykan diorang macam someone yang desperate, someone yang nampak bodoh seriously. Hai, apalah WWE ni 24/7 champion dah berapa tahun masih macam ni lagi. Aku malah nak cakap banyak lah. Aku cerita pasal 24/7 champion ni pun sebab Becky Lynch terlibat dalam 24/7 champion punya title picture ni. Itu je. Dan satu lagi benda yang berlaku dekat Raw minggu lepas lah. Banyak minggu lepas lah. Bila ada promo Cody Rhodes, dia dah kata dia dah kira macam injured apa semua, tapi dah settle match Hell in a Cell dia. Seth Rollins datang, keluar, salam tangan dia. Aku tengok macam okay, Cody dah tak ada. Mungkin Rollins lah yang akan take over tempat Cody kan, since Rollins dah salam Cody dan dia akan jadi top babyface lepas ni lah. Sebab kita tahu Rollins boleh over dengan crowd. So dah macam tu semua, Cody nak keluar. Ada pula satu figure yang datang daripada belakang macam nak serang Cody. Bapa Seth Rollins rupanya.
Aku kena game. Aku ingat Rollins dah tukar watak baik dah. Aku ingat dia dah macam tak nak siap pasal lagi dah dengan Cody Rhodes. Silah dah 3 kali kalah. Kau nak apa lagi? Cukup-cukup lah tu. Sekali dia bawa sledgehammer balon belakang Cody Rhodes. Weh, daripada Seth freaking Rollins, sekarang ni aku rasa dia Seth gampang Rollins, tahu tak? Terbaik sebenarnya bagi aku. Terbaik. Aku sakit hati maksudnya Seth Rollins dah buat benda ni dengan sangat baik. WWE dah tulis cerita ni dengan sangat baik. Kau buat Cody Rhodes nampak good babyface. Yelah, kau tak sumbat dia lebih lagi tau. Macam kau tak jadikan dia macam superhero. Macam Cena dengan Roman dulu susah nak kalah apa semua. Walaupun dekat Hell in a Cell dia susah nak kalah, tapi jangan lebih-lebih. Kau sumbat benda tu kat kita, silap-silap orang boleh naik menyampah dengan Cody pula lepas ni kan. Dan dalam masa yang sama, dia book Seth Rollins sebagai heel dengan sangat baik. Okay, sebelum ni aku tak pernah terfikir pun yang Seth Rollins ni adalah one of the best heel yang WWE ada. Yes, dia a good heel, but not one of the best. Tapi lepas dia buat benda tu dekat belakang Seth Rollins punya tengkuk guna sledgehammer tu, terus one of the best heel yang pernah ada dalam WWE. Sebab no one saw it coming. Dan dia tunjuk betapa gampangnya dia. Betapa bapak kalau aku boleh mencarut, aku mencarut weh. Seriously, weh, aku impress lah dengan storytelling yang macam ni. Terbaik lah. Apa plan untuk Seth Rollins lepas ni? Sebab kita dah tahu Cody Rhodes injured lama. Mungkin comeback kat Royal Rumble nanti ke, kita tak tahu. Tapi plan untuk Cody Rhodes lepas ni aku harap shock dan epic. Dan at least lepas ni dia tak kalah. Bagus dengan AJ Styles dia menang, tapi tak bagus AJ Styles kalah. But then bagus jugalah AJ Styles tak kena bantai, kalah roll up je, protect jugalah karakter dia. Aku harapkan yang terbaik juga untuk AJ Styles. Sebab AJ Styles kot, apa plan kau untuk dia lepas ni? Patutnya dia duduk juga antara nama-nama yang akan cabar Roman. Tapi tak berlaku pun benda tu. Rollins menang dengan AJ. AJ tak lawan dekat Money in the Bank pun aku macam AJ patut ada dalam match tu. Tapi tak apa, kita nak cerita Seth Rollins je kat sini dulu. AJ fikir sendiri lah. Rollins is one of the best heel right now lah. Dan tolonglah next feud bagi dia menang. Tapi Money in the Bank dia menang ke tak, kena tengok dulu siapa yang berlawan lagi dalam Money in the Bank lepas ni. Okay, tadi aku kata aku kena tempel satu gambar. Korang tengok dekat skrin korang sekarang ni, program PMGS. Ini adalah program perkampungan Menara Gading, Negeri Selangor. Kalau korang lepasan SPM, STPM, STAM yang berminat nak sambung belajar, aku syorkan korang untuk join program ni. Kalau korang macam tertanya apa skill korang ni, soft skill korang, hard skill korang, macam mana korang nak improvekan benda tu, korang nak sambung belajar course apa, macam mana reality sebagai seorang mahasiswa, lifestyle kat universiti ni macam mana, better korang join program Perkampungan Menara Gading Negeri Selangor ni. Aku pernah terlibat dengan program ni daripada tahun 2011 sampai 2016. Time tu aku rasa terkilan sebab kenapa time aku habis SPM, aku terlibat sebagai penggerak tau, bukan peserta. Yang aku terkilannya, kenapa masa aku habis SPM, aku tak tahu pasal program PMGS ni. Kan? Sebab bagi aku program ni best. Shock. Aku rasa rugi tak dapat rasa benda ni sebagai peserta. Dan aku tak nak korang pun rugi bila one day kot lah korang terlibat sebagai penggerak program ni kan. Time tu baru nampak betapa shocknya program PMGS ni. Jadinya itulah, better kalau korang berminat, contact nombor yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Alright. Next, lagi 2 benda aku nak cakap. Yang ni mungkin ringkas je lah kot. First kali kita nampak Gunther dinobatkan sebagai AEW benda WWE Intercontinental Champion. Dua je soalan aku kat sini. First kali, adakah terlalu awal Gunther jadi Intercontinental Champion? Second, macam ni je ke reign Ricochet sebagai Intercontinental Champion? Aku rasa Ricochet is not one of a best wrestler yang ada dekat temu ke bumi ni. Tapi dia is not one of the greatest, ataupun not even one of a good Intercontinental Champion. Aku tak terhibur langsung run dia sebagai Intercontinental Champion. WrestleMania tak ada, WrestleMania Backlash tak ada, Hell in a Cell pun tak ada. Banyak kat SmackDown, banyak lawan jobber. Jinder Mahal pun dah jadi jobber. Entah, aku tak salahkan Ricochet, aku salahkan team SmackDown ni lah, macam mana kau plan benda ni semua. Sebab seriously SmackDown sekarang
Weh, sampah weh. Seriously sampah. Dan benda tu, kau dah tengok dah Universal Champion kita kat mana sekarang ni. Tak ada, tak muncul. Intercontinental Champion ni pun, bila Gunther dah menang ni, harapnya ada penambahbaikan. Kalau sama je macam Ricochet pun, kau bagilah siapa champion pun, still title tu tak boleh nak nampak prestige juga. Sampai sekarang bagi aku, title tu punya prestige level dah jatuh banyak dah. Jadinya hopefully Gunther akan jadi catalyst untuk improvekan balik Intercontinental Champion ni lah. Aku suka Gunther menang. Gunther, wait, aku rasa ramai je peminat pro wrestling yang minat akan Gunther ataupun Walter ni. Gunther. Sakit hati aku nak sebut nama dia, tapi kena adapt lah, nak buat macam mana kan. Itu je lah, harap dia boleh jadi a good Intercontinental Champion. Dan Ricochet, hopefully dia still better lah lepas ni dekat WWE. Even dia jadi Intercontinental Champion pun, aku rasa dia tak sampai level yang sepatutnya dia duduk. Kau tengoklah dia kat NXT, kat tempat lain. Sedih bhai. Next, cerita pasal Christian Cage pula. Kita dah tengok Edge minggu lepas ditendang keluar oleh kumpulan Judgment Day. Minggu ni kita nampak Christian Cage menendang diri dia keluar daripada Jurassic Express by attacking Jungle Boy. Okay, benda ni nak kata out of nowhere, tidak lah. Kita dah mula nampak dah hint-hint Christian Cage ni jadi macam Roderick Strong dekat NXT, which is dia dah macam menunjuk yang perangai dia macam dah nak bertukar jadi karakter jahat. Dan benda tu berlaku dekat Road Rager. Walaupun dah boleh nampak benda tu akan datang, still apa yang berlaku dekat Dynamite minggu ni, Dynamite Road Rager ni, cara Christian Cage betray Jungle Boy ni bagi aku is still one of the best thing that they can do dekat timing yang ni dan juga moment yang macam ni. The best timing, the best place, apa bagi aku semua benda kena lah. Kau tengok bila tak ada edit, macam ni lah. Bagi aku semua benda kena. Aku suka gila dengan cara diorang buat macam ni. Lagi-lagi diorang tiru pula cara Edge kena, dan signature yang Edge kena dengan Randy Orton, Edge buat ke orang lain semua macam ni kan. So kena lah. Aku just tak sabar nak tengok Christian Cage lawan dengan Jungle Boy, sebab dua-dua orang tu, kalau dekat AEW, Jungle Boy tak pernah masuk WWE kan. Dekat AEW kita tahu Christian Cage punya in-ring punya skill dia tak sama macam apa yang kita nampak kat WWE. So pasal tu aku excited nak tengok Jungle Boy dengan Christian Cage. Harapnya match dia orang best dekat AEW nanti. Tapi mungkin akan ambil masa yang lama lah kot, sebab Jungle Boy sekarang ni dah dituliskan yang dia injured. Ramai kata itu legit injury, aku tak tahu sebab Tony Khan pun keluar. Tapi untuk nak bagi nampak storyline ni deep dan impactful, that is the best thing that they can do. Aku rasa it's a work, bukan legit injury. Tapi tak kisah. Yang paling penting benda ni dah buat nampak personal gila babeng. Sebab yalah, Christian Cage lepas tu pergi jumpa pula mak Jungle Boy, cakap you raise a piece of sampah. Lagi teruk lah sebenarnya daripada sampah sebenarnya. Nak kata yang apa, dia membesarkan anak yang tak guna. Dia cakap macam tu dekat mak Jungle Boy kan. Personal. Ini rivalry akan jadi personal, dan aku yakin ini akan jadi one of the best rivalry yang akan ada kat AEW. Dan aku suka tau AEW punya style ni. Kau letaklah Christian Cage tutup the show by betray Jungle Boy. Kau letaklah TNT Champion, World Tag Team Champion, bukan champion. Kau letaklah AEW World Champion. Apa-apa angle dekat main event, AEW Dynamite still akan close the show with a bang. Kau tengok dekat Raw minggu ni, bagus diorang bagi kepercayaan dekat Austin Theory. Tapi apa yang diorang buat untuk build Austin Theory ni, aku tak rasa bang pun bila tengok Raw punya ending. Rasa macam hamba gila ending Raw minggu ni. Berbeza lah. Dynamite, aku rasa antara Dynamite, Rampage, Raw, SmackDown dan NXT, compare dengan 5-5 show ni, dah beberapa minggu aku shock tengok Dynamite. Rampage pun tak sedap sangat. Raw okay, aku willing nak letak Raw dengan NXT 2.0 nombor 2, nombor 3. Tapi SmackDown paling teruk, dan Rampage duduk nombor 4 lah, dan nombor 1 is Dynamite. So nice job team AEW. Hopefully AEW Dynamite dan juga Rampage lepas ni akan lagi shock. Raw, SmackDown, NXT, please lah learn something from AEW, ataupun learn something from Raw lah. Raw tak teruk. Minggu lepas best gila Raw, minggu ni tak best. At least minggu lepas best. Okay, adalah juga good daripada tak ada yang daripada semua teruk kan. Tu je lah untuk video kali ni. Salam takziah untuk korang yang melayan aku punya palatau ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi.
Mother father. Oh, jemput layan semua yang korang nampak kat screen korang sekarang ni. Follow social media aku, link ada dekat ruangan description kat bawah.